Jadi sahabat Nabi di dalam hadis ini adalah Ibn Abbas. Maka siapakah Ibn Abbas? Tuan-tuan dan puan sekalian, nama beliau Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi dan dia merupakan anak saudara kepada bapa saudara Nabi. Okey, bapa saudara Nabi nama apa? Bapa saudara Nabi nama apa? Al-Abbas. Ni dia kita tetap bapa Ibn Abbas. Al-Abbas. Al-Abbas menamakan anak dia Abdullah. Dan Abdullah Ibn Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum daripada penghijrahan Nabi SAW. Kecil dia. Dan Nabi SAW meninggal dunia, umur dia tak lebih 13 tahun. Dia berhijrah bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi dia dilahirkan bila? 3 tahun sebelum daripada penghijrahan Nabi. Bila dia dilahirkan, si bapa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib bawa Ibn Abbas ni bertemu dengan Nabi SAW. Bawa Ibn Abbas bertemu dengan Nabi, minta Nabi doakan Ibn Abbas. Dan doa Nabi SAW sangat masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihkanlah dia, fahamkanlah dia dengan agamanya, dan fahamkan dia juga, pakarkan dia juga dengan ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Jadi doa Nabi SAW jelas. Doa Nabi ada keberkatannya pada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga dia dikenali sebagai Hibrul Ummah. Hibrul Ummah, dan juga dikenali sebagai Turjumanul Quran. 2 gelaran yang diberikan kepada beliau. Hibr maksud dia dakwah. Dakwah bagi umat ni, untuk tinta, maksudnya ilmu. Ilmu ada pada Ibn Abbas. Dan juga Turjumanul Quran, pakar dalam penterjemahan, yakni penafsiran Al-Quranul Karim. Ini kedua-dua gelaran yang diberikan oleh para ulama generasi-generasi yang datang selepas daripada beliau kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Dan cerita pasal Ibn Abbas ni banyak sekali. Kalau boleh kita lihat perbualan beliau dengan Nabi SAW, banyak kisah-kisah beliau dengan Nabi SAW. Antara yang masyhur, yang masyhur apabila wasiat Nabi memberikan wasiat kepada beliau. Ketika itu Ibn Abbas dia berjalan di belakang Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, kuntu khalfa Rasulullah SAW. Aku duduk di belakang Nabi pada ketika itu. Kemudian Nabi bersabda, ya ghulam, wahai pemuda. Nabi tujukan kepada dia, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak, idza ista'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Fa'lam law ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak, walau ijtama'atil ummah ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ini hadis yang sangat-sangat masyhur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Maksudnya Nabi bersabda, wahai pemuda, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yakni jagalah agamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada sebarang penjagaan. Yang dimaksudkan jagalah Allah, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memeliharamu. Kemudian kata Nabi lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, yakni peliharalah agama ini, nescaya kamu akan mendapati Allah akan berada di setiap laluanmu. Yakni akan mempermudahkan jalan-jalan kesusahan-kesusahan yang engkau hadapi. Yang penting kau kena pelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu seterusnya kata Nabi, apabila kamu nak minta sesuatu, idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu nak minta tolong kepada sesuatu, idza sta'anta fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW lagi, ketahuilah sekiranya berhimpun seluruh umat ini untuk mendatangkan, memberikan manfaat kepadamu, nescaya mereka tidak mampu memberikan sebarang manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Dan ketahuilah, sekiranya berhimpun seluruh umat ini untuk memberikan kemudaratan kepadamu, merancang kemudaratan kepadamu, nescaya mereka tidak akan dapat mampu mendatangkan kemudaratan kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil aqlam, telah terangkat pena. Wajaffatis suhuf, dan telah kering kering lembaran-lembaran. Kering lembaran maksudnya pena tu ketetapan Allah. Al-qalam, kita ada cerita tentang pena, makhluk pertama yang Allah cipta, yang Allah perintah supaya ditulis seluruh amalan manusia, seluruh ketetapan manusia sehingga kiamat, di mana pena telah menulis segala-galanya dan telah diangkat daripada lembaran. Yang ni nak cerita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, nak cerita tentang kekuasaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi agung, yang mampu menetapkan segala-galanya dan ketetapannya mendahului segala bentuk ketetapan di atas muka bumi ini. Ini nasihat dan wasiat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan langsung kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga beliau apabila beliau dikenali sebagai hibrul ummah, orang yang berilmu, kemudian pakar dalam bidang Al-Quranul Karim, di antara sahabat Nabi yang faqih, yang faham akan agama ni. Kalau kita lihat bagaimana kedudukan beliau sendiri, orang yang alim ini, orang yang pakar dalam agama yang perlu kita jadikan contoh suri teladan dalam kehidupan kita. Beliau sendiri seperti yang dinukilkan di dalam kitab-kitab yang meriwayatkan tentang sejarah kehidupan beliau, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, in kuntu la as'alu 'anil amri al-wahid min 30 an amri al-wahid 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni kata Ibn Abbas, kalau aku nak tanya tentang sesuatu perkara, aku ada masalah tentang sesuatu perkara, aku akan tanya tak kurang daripada 30 orang sahabat Nabi yang lain. Ini orang ni dah jago, orang dah maqam dan kedudukan dari sudut keilmuan tinggi, sahabat Nabi, anak saudara ataupun kita kata sepupu Nabi SAW, hubungan dengan Nabi, ahlul bait, kaum keluarga Nabi SAW. Tapi dalam hal dan isu yang berkaitan dengan ilmu, Ibn Abbas tetap merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang lain. Apa nak masukkan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian? Seperti yang telah kita jelaskan berulang kali, kita semua wajib mengikut Al-Quran dan Sunnah, betul ya? Okay. Tapi cara untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah, cara untuk kita beragama, kita nak ikut siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nabi memberikan kepada kita mesej, Nabi memberikan kepada kita wahyu. Nabi sampaikan wahyu. Nabi tunjuk contoh. Kita ni pengikut, kita bukan Nabi. Jadi kita perlu mengikut orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena lihat orang yang paling dekat dengan Nabi. Kerana semestinya mereka menukilkan sesuatu yang paling tepat. Sebab mereka tengok sendiri Nabi buat, mereka dengar sendiri Nabi SAW sebutkan, mereka melihat sendiri situasi yang berlaku ketika wahyu diturunkan. Sebab itu mereka adalah contoh yang terbaik. Ibn Abbas ditanya kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in untuk apa-apa isu, 30 orang sahabat Nabi. Jadi kita dalam menyelesaikan permasalahan kita, apa yang kita tanya kepada sahabat Nabi? Maksudnya memanglah, mana ada dah Abu Bakar lah ni. Nak tanya apa? Maksud soalan di sini, soalan bagaimana sahabat Nabi faham? Bagaimana Ibnu Abbas faham? Bagaimana Ibnu Umar faham? Bagaimana Aisyah faham? Bagaimana Abu Bakar faham? Umar, Uthman, Ali? Pernahkah kita bertanya sedemikian rupa? Jadi ini cara beragama yang perlu diterapkan bagi setiap individu Muslim. Baru kita boleh beragama dengan cara yang benar. Kalau tidak, kita ambil Quran, kita buka sendiri, kita buka hadis, kita baca sendiri. Yang tu yang dia jadi tak berapa nak sentar sikit. Dia jadi pening. Begitu juga
Kata Tawus Ibn Kaisan, seorang tabi'in yang besar, yang agung, kata beliau, "Ma ra'aitu ashadda ta'ziman li hurumatillah min Ibn Abbas." Aku tak pernah tengok orang yang mana sangat-sangat tegas dalam menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala selain daripada Ibn Abbas. Maksudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini ialah kedudukan dia sebagai seorang sahabat Nabi, yang mana apabila beliau berada di kedudukan tersebut, tak perlu lagi kita nak berbincang tentang dia ni sikap dia lagu mana, boleh terima ke tak boleh terima, wajib terima. Kedudukan sebagai seorang sahabat Nabi, kemuliaannya wajib diterima. Soal kesilapan, kesalahan dalam soal ijtihad, pandangan-pandangan dan pendapat, benda tu tidak menjatuhkan kredibiliti dia dan tak menjatuhkan dia punya status. Kesilapan adalah perkara biasa. Tapi nak membawa kepada ini tak boleh berkata, tak boleh ni, ini kesilapan besar ni, ini tak bagus ni, sahabat ni tak. Ini perkara yang dilarang di dalam madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sesiapa yang mencerca sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, cerca sahabat Nabi boleh membawa dia kepada kekufuran.